Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Cikgu harap kamu dalam keadaan sihat dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Berikut merupakan standard kandungan yang cikgu tetapkan untuk kamu kuasai, iaitu yang pertama 5.2 memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.2.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks, iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Kemudian objektif pembelajaran yang cikgu tetapkan ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menyerahkan 6 kata majmuk bebas berdasarkan gambar dengan betul. Dan yang kedua, menulis 6 ayat menggunakan kata majmuk bebas dengan lengkap. Jadi, cikgu harap murid dapat menguasai standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang telah cikgu tetapkan. Baiklah, seperti yang sedia maklum, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kata majmuk. Berdasarkan kepada standard pembelajaran, terdapat 2 kategori kata majmuk. Jadi, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kata majmuk bebas. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan berkaitan dengan kata majmuk bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk bebas? Kata majmuk bebas ialah 2 kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Kata majmuk ini bertindak sebagai satu unit walaupun kebiasaannya ejaannya terpisah. Baiklah, sekarang kita akan lihat contoh kata majmuk bebas. Okey, di sini cikgu akan menerangkan cara ataupun bagaimana kita hendak membentuk kata majmuk bebas. Okey, kata majmuk bebas ni dia merujuk kepada 2 kata dasar yang membawa maksud yang berlainan, tetapi apabila kita gabungkan 2 kata dasar tersebut, dia membawa maksud ataupun memberi maksud kepada sesuatu yang baru. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok kata dasar yang pertama, iaitu guru. Okey, seperti sedia maklum, guru merupakan kata nama yang merujuk kepada pekerjaan seorang pendidik. Okey, kita tengok kata dasar seterusnya, iaitu besar. Besar merujuk kepada kata adjektif ukuran. Dia menunjukkan ukuran sesuatu benda, iaitu contoh kita tengok rumah itu besar. Dia ialah kata adjektif ukuran. Jadi, apabila digabungkan kata nama guru dengan kata adjektif ukuran besar, ia membentuk kata majmuk bebas, iaitu guru besar. Okey, guru besar dia melambangkan kepada pihak pentadbir sekolah. Macam sekolah kita,
Kita tahu kan guru besar kita ialah Tuan Haji Rosli. Okey, baik. Sekarang kita tengok kepada contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Kata dasar yang pertama ialah kapal. Okey, kapal ni merujuk kepada kata nama pengangkutan. Contohnya kita tahu kapal ni dia terdapat di laut. Itu ialah kapal. Kata dasar yang kedua, terbang. Okay, kita tengok terbang ni merujuk kepada kata kerja, iaitu perbuatan. Kita tengok burung terbang kan. Dia ialah perbuatan. Jadi apabila digabungkan dua kata dasar yang membawa maksud yang berbeza, iaitu kapal digabungkan dengan terbang, dia mewujudkan satu perkataan yang baru yang memberi maksud ataupun merujuk kepada benda yang baru. Dia tak ada kena-mengena dengan dua kata dasar tu. Jadi kapal terbang. Jadi kita tengok kat mana kapal terbang. Selalu kita tengok ialah pengangkutan udara. Jadi kita tengok tadi kata dasar kapal digabungkan dengan kata dasar terbang menjadi kapal terbang. Dia mewujudkan sesuatu perkara yang baru ataupun dia merujuk kepada perkara yang baru. Okey, bagi membantu murid lebih faham, cikgu beri lagi satu contoh, iaitu kita tengok kata dasar yang pertama alat. Alat, okey. Dan kata dasar yang kedua iaitu tulis. Apa maksud tulis? Tulis ialah kata kerja ataupun perbuatan. Jadi apabila digabungkan kata dasar pertama iaitu alat digabungkan dengan kata dasar yang kedua tulis, dia mewujudkan satu perkataan yang memberi maksud yang lain, iaitu alat tulis. Kita tahu kan alat tulis. Apa tu alat tulis? Contoh alat tulis ialah pensel, pembaris, pemadam, pen. Okey, itu merupakan contoh alat tulis. Baiklah, di sini cikgu mengingatkan kepada murid-murid untuk apabila kita menulis kata majmuk bebas, pastikan gabungan dua kata dasar itu bila kita tulis dia mesti dijarakkan. Okey. Macam cikgu tadi lah, guru besar, kapal terbang, alat tulis. Jadi cikgu rumuskan di sini bahawa kata majmuk ini ialah dua kata dasar yang membawa maksud yang berlainan. Apabila digabungkan, dia menjadi satu perkataan baharu yang merujuk kepada perkara yang lain. Okey. Okey, bagi kita nak mengukuhkan lagi pemahaman, cikgu akan terangkan kepada murid-murid berkaitan golongan kata majmuk bebas. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu kata nama majmuk, iaitu dia merujuk kepada kata nama. Okey, sekarang kita tengok contoh kata nama majmuk ialah guru besar, balai raya, cakar ayam, bulan madu, menteri besar, ketua murid, perdana menteri. Okey, bagi golongan kata majmuk bebas ni, dia memberi maksud apabila dua kata dasar digabungkan, dia akan mewujudkan satu perkataan ataupun satu situasi yang baru. Okey, digabungkan dua kata dasar yang berlainan maksud dan mewujudkan kata majmuk bebas yang membawa maksud perkataan yang baru. Golongan yang kedua iaitu kata kerja majmuk. Contoh kata kerja majmuk ialah hapus kira, ambil alih, lipat ganda, kenal pasti, terima kasih, gulung tikar, bersatu padu, mereka bentuk.
Okey, bagi golongan kata ini, dia apabila menggabungkan dua kata dasar bagi mewujudkan kata majmuk yang memberi maksud dalam golongan kata kerja, iaitu perbuatan. Seterusnya, kita lihat kepada kata adjektif majmuk. Contoh bagi kata adjektif majmuk ialah merah jambu, terang hati, kuning langsat, muda remaja, panas terik. Okey, untuk golongan kata ini, dia bermaksud gabungan dua kata dasar yang apabila digabungkan dia mewujudkan satu kata majmuk yang menggambarkan kepada kata adjektif ataupun kata sifat. Contoh, kita tahu kan merah, kita tahu warna merah. Okey, kita tengok jambu, jambu tu buah, tapi bila digabungkan menjadi merah jambu. Okey, kamu tahu kan warna merah jambu, ataupun macam selalu kita sebut warna pink. Baiklah, sekarang cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, sekarang kita akan melakukan aktiviti bertulis. Okey, jadi cikgu minta kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 92 dan 93, dan buku tulis Bahasa Melayu 3, tata bahasa. Pertama, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu lihat gambar pada muka surat 93. Okey, berdasarkan gambar, cikgu nak kamu kena pasti dia ada 6 ya, 6 gambar di situ yang menunjukkan kata majmuk bebas. Kamu kena pasti, kemudian kamu tuliskan, kamu senaraikan kata majmuk bebas di dalam buku Bahasa Melayu 3. Selepas kamu senaraikan kata majmuk bebas, cikgu nak kamu bina ayat menggunakan 6 kata majmuk bebas yang telah kamu senaraikan berdasarkan gambar yang kamu lihat di dalam buku teks. Bina ayat menggunakan ayat yang lengkap. Dan cikgu ingatkan untuk sentiasa memastikan tanda baca yang betul, iaitu pastikan kamu menggunakan huruf besar di permulaan ayat dan tanda noktah atau titik di pengakhiran ayat.